Fokus pagi Izwan Azir dan Muaz di Bulletin FM. Apakah kita ni orang yang committed untuk membayar cukai kita tahun demi tahun kerana kita seorang warga negara yang baik, ataupun kita culas buat tak kisah saja. Alah biar apilah. Kata orang Kedah tu biar apilah kan. Nanti apa ni bukan ada beza pun aku bayar cukai ke tak bayar cukai kan. Tetapi itulah macam kisah mak saya punya cerita kawan dia tadi tu. Kalau awak tak bayar cukai selama tempoh awak bekerja, nanti bila dah pencen, takut-takut habis duit simpanan KWSP kita, semuanya boleh diambil ataupun dibayar kembali lah ya, sebab kita culas membayar cukai pendapatan kita. Benda ni memerlukan disiplin lah dan juga rasa tanggungjawab dan juga rasa cinta pada negara sebenarnya. Kerana duit cukai ini akan dibuat untuk pembangunan di negara kita, sekolah, jalan raya dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu saya rasa mungkin ada pelbagai persoalan yang tak terjawab. Jadi oleh kerana takut, kita mendiamkan diri, dan lebih lagi sekarang ni ramai yang meniaga sendiri. Bila meniaga sendiri ni, kita sentiasa beranggapan, Izwan, selalu kita tanya orang kan, "Oi, hebat lah, banyak untung." Tak ada lah, mana ada untung. Biasa-biasa aja, pagi, petang, siang, malam itu je lah. Itulah. Padahal sebulan dia dapat RM15,000 contohnya. Betul. Jadi bagaimana agaknya kelompangan ini boleh diatasi supaya semua rakyat adil, yang bekerja sendiri pun bayar cukai, yang makan gaji pun bayar cukai. Kita nak bersama dengan Ketua Penolong Pengarah LHDN atau Lembaga Hasil Dalam Negeri Cawangan Wang Semaju, Saudara Rohaizat Abdul Fendi. Dan saya juga kalau nak minta anda, kalau ada masalah tentang cukai, boleh hubungi kami di 0377225656. Mungkin Saudara Rohaizat boleh menjawab permasalahan anda. Apakah punca utama yang membuatkan masih ada individu yang sepatutnya membayar cukai tetapi tidak mengisytiharkan pendapatan mereka kepada LHDN? Rohaizat. Kita dapati antara salah satu puncanya adalah kerana kurangnya kesedaran cukai di kalangan rakyat khususnya. Mereka mungkin tak tahu apa itu cukai. Mungkin cukai itu mereka tahu, tapi secara detailnya mereka tidak arif tentang cukai tersebut. Juga ke manakah sumber cukai itu dilaksanakan ataupun digunakan oleh kerajaan. Itu yang menyebabkan mereka tidak patuh, maksudnya tidak menghantar borang. Dalam konteks tidak patuh ini, tidak menghantar borang kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Yang pertamanya. Yang keduanya, kita merasakan rasa pemilikan hak yang tinggi, Wan, dan juga dengan izin Wan, Wan dan juga Muaz. Sebab apa saya kata rasa pemilikan? Ini duit saya. Saya penat kerja daripada pagi sampai ke petang. Macam Muaz dan juga Izwan contohnya. Saya penat bercakap dalam konti ni. Tiba-tiba sekali saya nak kena bagi orang lain duit saya. Itu isu penting yang mungkin yang dialami oleh rakyat Malaysia kebanyakan, yang menyebabkan mereka tidak perform ataupun tidak melaksanakan tugasan mereka sebagai rakyat untuk melaporkan pendapatan mereka kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Setuju. Seterusnya, antara lain juga mereka merasakan cukai ini satu burdensome, beban. Satu beban. Macam betul aja bunyi tu. Siapa tu? Ini sentimen awam ya. Sentimen awam. Betul. Public opinion. Kebanyakan mereka burdensome, dah penat kita kerja, kita nak laporkan pendapatan dan kaedahnya susah contohnya. Kita nak kena kira, kita nak kena submit form, apa lagi ni, benda ni. Dokumen kena simpan 7 tahun. Benda ini bagi mereka burdensome ataupun satu benda yang membebankan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, bagi mereka yang makan gaji, macam saya makan gaji. Saya tak pasti Izwan dan juga Muaz makan gaji atau ada plus income lain. Tengok pada gayanya mungkin ada income lain lah. Makan gaji juga. Makan gaji Alhamdulillah. So, kita ada potongan PCD, betul? Betul. Potongan PCD, potongan bulan-bulan kan. Ada di kalangan mereka yang rasa, kita dah potong-potong, tak perlulah buat apa. Padahal, itu merupakan step pertama. Bila kita potong PCD, next year-nya, tahun hadapannya, kita kena lapor pendapatan itu kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Melalui penghantaran borang cukai. Kita ada tempoh lah untuk individu penggajian sekian tarikh, contohnya pada atau sebelum 30 bulan 4, individu yang perniagaan pada atau sebelum 30 bulan 6. Ini yang mungkin pada hemat kami punca-punca kenapa berlakunya keculasan atau kegagalan daripada rakyat untuk melaporkan pendapatan mereka kepada Lembaga Hasil. Selain daripada itu, Izwan, Muaz, mungkin juga mereka ini tak tahu.
bukan semua, saya nak reveal hari ni, kita nak bagi clear pendengar radio pada pagi ini, bukan semua pendapatan kita itu dikenakan cukai. Ini pun satu masalah. Kita dapat income 100,000 contoh sebulan. Ini untuk penggajian. Contoh, dia ada tolakan-tolakan ataupun pelepasan-pelepasan yang dibenarkan di bawah borang cukai pendapatan. Contohnya pelepasan diri, kita ada 9,000, pelepasan ibu bapa, pelepasan anak-anak, contohnya pelepasan SSPN, insurans. Insur bagus. Muaz ni memang selalu membayar cukai yang bagus kan. Sokso dan banyak lagi pelepasan-pelepasan yang membolehkan kita menolak ataupun kita mengurangkan jumlah amount yang perlu dikenakan cukai pendapatan. Itu yang memerlukan pendidikan cukai. Muaz dan juga Izwan. Kita punya pendidikan cukai ini berterusan untuk kita nak menghasilkan atau melahirkan rakyat Malaysia yang celik cukai. Supaya mereka tahu apa yang mereka buat, apa yang mereka lapor, apa hak mereka sebagai pembayar cukai, apa tolakan-tolakan. Itu kalau makan gaji. Kalau bisnes, dia ada keadaan lain pula. Okey, Tuan. Ini bila sebut mengenai bisnes, kejap lagi kita akan sambung semula. Sebab ada yang dah hantar WhatsApp ni, ada soalan nak diajukan. Terus bersama Fokus Pagi Izwan Azir dan Muaz di Bulletin FM. Fokus Pagi, Izwan dan Muaz terus bersama dengan anda. Hari ini kita membicarakan dan juga nak beri kesedaran kepada anda pentingnya untuk kita bayar cukai. Kerana ada berita yang viral, cerita mengenai orang yang meniaga nasi lemak di tepi jalan, ya, bagus. Tapi Izwan, pendapatan dia sampai 11,000 sebulan dan kemudian dia beli kereta yang mahal. Jadi itu yang tak bagus. Tapi dia isytiharkan dia ni B40. Dan juga sebenarnya kes-kes begini sangat popular dalam masyarakat kita lah, ya. Sehingga dilaporkan lebih 31,000 entiti terdiri daripada individu, perniagaan, syarikat dan lain-lain masih tidak melaporkan pendapatan sebenar, dan kegagalan untuk mengisytihar pendapatan sebenar ini menyebabkan jumlah ketirisan cukai langsung dialami negara bernilai, bukan sikit-sikit duit, bukan kecil-kecil anak, ya, 665 juta ringgit. Awak bayangkan bila tak dapat 665 juta ringgit tu, bagaimana pembangunan di negara ini boleh terus dilestarikan. Kita masih lagi bersama dengan Encik Rohaizat, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Cawangan Wangsa Maju Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ada satu soalan yang nak diajukan. Assalamualaikum, selamat pagi Muaz, Izwan. Saya pelik lah. Saya tengok kebanyakan artis-artis di Malaysia ni hidup mewah. Saya curious macam mana diorang ni isytihar diorang punya pendapatan tu dekat LHDN. Itu je soalan saya. Alah, awak ni Fadil, biarlah dia orang hidup mewah asalkan dia orang bayar cukai. Tapi kita tak naklah tanya bayar cukai ke tak bayar cukai. Jadi kepada saudara Rohaizat, bagaimana agaknya bila kita selalu menunjukkan kemewahan di media sosial ni, apakah itu yang mendapat sasaran LHDN untuk dikejar supaya kita tahu ataupun supaya kerajaan tahu bahawa mereka telah pun melunaskan tanggungjawab mereka kepada negara? Baik, cantik juga soalan ni. Itu yang kita suka sebenarnya, Muaz. Makin you all tunjuk kepada kita, makin kita suka. Kan? Kita memang menantikan individu ini bahaya ni. Yang berprofil tinggi. Bahaya. Bahaya. Kita sebenarnya banyak mata-mata. Kan? Kita banyak source sumber yang membolehkan kita menjejaki individu-individu, terutama selebriti lah. Mereka yang memiliki pendapatan. Kita pun notice banyak dalam media sosial, mereka upload gambar beli kereta semahal-mahal. Tak apa, insya-Allah kita akan datang, insya-Allah. Kita akan datang kepada tuan-tuan dan puan. Betul lah juga kata pendengar tadi yang mengutarakan soalan. Kami sebenarnya untuk pelaporan sesiapa pun, selebriti ke, perniagaan biasa ke, penjual nasi lemak ke, sama kaedahnya. Pelaporan borang tetap kena buat sampai satu figure pendapatan. Untuk makan gaji, yes, kita ada threshold. Untuk yang tidak makan gaji, maksudnya termasuklah selebriti, termasuklah pempengaruh, kita tak ada threshold pun. As long as ada income kepada mereka, mereka dah boleh rapor pendapatan. Ini untuk makluman kepada, mungkin ada di kalangan selebriti yang tak tahu. Tapi kebanyakan kita memang ada unit pun, Muaz dan juga. Kabarnya ada unit selebriti. Yes, betul. So, do not worry, jangan risau. Lambat laun, kalau tak kena pada waktu ini, akan kena pada masa akan datang. Sebab kita memantau perkembangan. Teruskan usaha untuk teruskan usaha untuk popular, tetapi jangan lari daripada tanggungjawab cukai. Kita happy, Muaz. Kalau banyak income tak ada masalah. Income memang happy pada individu ataupun kumpulan ataupun syarikat ataupun organisasi yang mendapat pendapatan
mendapat kemewahan dalam negara. Sebab apa? Daripada kemewahan itu nanti kita bayar cukai dan cukai itu kita bagi kepada rakyat dan kita sebutkan kepada kemakmuran rakyat melalui infrastruktur, melalui pembinaan jalan raya, melalui subsidi-subsidi yang diperlukan oleh rakyat untuk petani, bayaran kepada kaki tangan awam contoh, untuk kita melestarikan kemakmuran. Tanpa cukai yang tuan-tuan dan puan-puan bayar, mana mungkin kerajaan dapat melaksanakan berfungsi dengan baik. Itu memang konsep biasa Muaz dan juga Izwan. Sebab apa? Saya suka benda ni. Kalau cukai dan kehidupan ni Izwan dan Muaz adalah seperti irama dan lagu. Wah, tak mungkin dipisahkan Tak mungkin. Allah yang pasti pernah disebut. Kalau kita pisahkan kedua-dua itu akan jadi hampa. Kan? Tak mungkin akan berlaku. Sebab itu kita ni masing-masing perlu. Cukai ini diperlukan oleh kerajaan. Kalau tanpa cukai, kerajaan tak boleh berfungsi dengan baik. Itu dia punya conclusion dia, Izzuan dan Muaz. Dia tak guna selebriti kena bayar cukai. Dia tak guna jadi kaya, jadi presiden United States sekalipun macam Donald Trump tapi tak bayar cukai. Engkau pada mata negara memang tak gunalah. Betul Sampah lah awak nampak. Benda tu kena datang dengan tanggungjawab. Jadi okey, sekarang ni bagaimana pula nasihat kepada kita semua skamer-skamer ni? Guna nama LHDN ni tuan. Kan saya daripada HDN tak bayar. Allah, kebetulan kita pun tak bayar Tuan. Tapi Asyik dapat call daripada LHDN. Asyik dapat call daripada HDN. Lepas tu kami boleh uruskan. Jangan risau, berikan nombor bini-bini. Jadi ni apa agaknya orang LHDN sendiri nak sound para scammer yang menjual ataupun menjadikan institusi LHDN ini suatu yang semakin ditakuti rakyat. Kepada scammer langsung dalam radio Bulletin FM pagi ini saya kata cukup lah. Enough is enough. Dalam orang putih. Saya kalau marah keluar orang putih. Saya tak marah. Kalau marah keluar orang putih. Okey. Apa kita kalau pembayar cukai melaksanakan tanggungjawab mereka dengan melaksanakan ataupun membayar cukai. Kepada rakyat, terutama scammer ni, laksanakan tanggungjawab sebagai rakyat lah. Janganlah buat perkara-perkara yang tak berfaedah. Kepada individu, kita nak ingatkan scammer ini berluasa. Sampai bila-bila. Bukan income tax. Malah pegawai income tax. Saya sendiri pun pernah kena, Muaz. So, bukan saja handphone saya. Malah fix line di office saya pun kena. Tapi saya nak bagi tahu kepada pendengar radio Bulletin pada pagi ini, still kena berhati-hati. Kita boleh remind scammer. Tapi itulah kerja mereka, betul? Betul. Dia memang kerja yang bergaji tau. Betul. Semua gaji mereka itu belum tentu bayar cukai. Tapi kerja mereka itu dibayar gaji. So kita nak ingatkan kepada rakyat di luar sana berhati-hati. Modus operandi sama je. Call, minta nombor IC dan sebagainya. Yang saya geram tu Muaz dan juga Izwan, kita pun ada center tau. Kita ada HRCC, Hasil Recovery Center, yang menghubungi pembayar cukai tapi menggunakan fixed line. Kita akan hubungi pada waktu biasa, office hour, tak Sabtu Ahad pun. Sabtu Ahad kita akan hubungi. Isnin sampai Jumaat kita akan call beritahulah tuan-tuan dan puan-puan ada cukai. Memang itu, kita memang ada tim itu. Tetapi kita details. Kita beritahu bila apa semua. Ini tak, scammer tu dia call, dia tanya kita punya IC. Ada ke patut? Betul, random semuanya ada di kalangan rakyat yang terkena. Itu yang saya geram tu. Kita call dia tak bayar. Scammer call dia bayar. Sebab apa? Sebab apa berlaku? Psikologi lah tu. Psikologi. Satu lagi memang betul ada keseriusan. Maksudnya orang ni tak akan bayar kalau dia tak rasa dia ada income yang dia tak lapor, betul? Betul. Dia memang ada lah dia punya rasa, alamak income tax dah tahu. Padahal tu bukan income tax. So saya nasihatkan, kalau ada menerima panggilan daripada scammer, so yang kita boleh tahulah, kita boleh identify ini memang scammer. So yang pertamanya tutuplah talian itu, kemudian hubungi kita punya hasil client untuk confirmation. Betul. Mendapatkan pengesahan. Betul tak saya ni ada pendapatan ataupun cukai pendapatan yang masih tidak dijelaskan. Nombor hasil client kita 0389111000. Juga education, saya ambil masa sedikit kepada pendengar-pendengar. Kalau nak information tentang cukai, boleh diperolehi di laman sesawang kita www.hasil.gov.my dan pergi kepada EduZone. EduZone tu macam-macam ada, Muaz dan juga Izwan. Video ini mungkin sesi kita ini juga akan dimasukkan dalam EduZone. Untuk orang lain dengar. So insya-Allah kita jaga diri kita, jangan mudah terkena, jangan mudah terpedaya dengan scammer, insya-Allah.
Itu dia Ketua Penolong Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Cawangan Wang Semaju, Tuan Rohaizat Abdul Fandi berkongsikan dengan kita tentang kenapa perlu bayar cukai ini dan elakkan diri kita daripada di-scam oleh mereka yang menyamar sebagai pegawai LHDN. Langkah pertama nak ke pejabat LHDN tu memang berat. Kami sendiri pernah merasakan, tapi kena buat bagi kita bagi tahulah semua pendapatan kita tak nak ada masalah di kemudian hari. Sekejap lagi kita nak berhubung dengan pengurus di firma perakaunan untuk bercakap tentang bagaimana agaknya mungkin proses nak memudahkan pengisytiharan cukai ini. Anda terus kekal bersama Fokus Pagi Izwan Nazir dan Muaz, Bulletin FM.